Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 1 yang terdiri daripada pelajar Kolej Profesional Mara Indra Mahkota akan berkongsi tentang adat perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia. Secara definisinya, perkahwinan merupakan akad yang menyatukan hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Saya, Muhammad Nazir Zuan bin Mat Isa, akan menerangkan tentang adat merisik dan akad nikah di Negeri Sembilan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Daus bin Ibrahim dan hari ini saya akan menerangkan tentang adat bertunang di negeri Selangor. Bertunang terjadi apabila pihak lelaki menyatakan hasrat berkahwin kepada pihak perempuan. Apabila pihak perempuan itu bersetuju, maka perempuan itu telah menjadi tunang kepada lelaki tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izazim bin Abdul Aziz. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang adat malam berinai. Malam berinai merupakan malam khas bagi pengantin perempuan untuk mempersiapkan dirinya bagi majlis akad nikah pada keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Daniel. Hari ini saya akan menceritakan tentang adat bersanding di negeri Johor. Jadi, bersanding ini adalah majlis yang kemuncak di perkahwinan adat besar orang Melayu. Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang penuh dengan adat. Negeri Sembilan mempunyai adat perkahwinannya yang tersendiri. Adat ini membuatkan perkahwinan orang Negeri Sembilan sedikit unik berbanding negeri lain di Malaysia. Perkahwinan di Negeri Sembilan dimulakan dengan adat merisik. Adat merisik merupakan salah satu cara untuk kedua-dua belah pihak lebih mengenali pasangan masing-masing. Dalam Negeri Sembilan, adat merisik bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkenaan keluarga pihak yang dipinang. Maklumat seperti apakah suku pihak yang dipinang sekiranya dia berasal daripada Negeri Sembilan, latar belakang keluarganya, sikap dan perwatakan pihak yang dipinang dan sebagainya. Hal ini kerana dalam adat Negeri Sembilan, perkahwinan sesama suku adalah dilarang kecuali di atas sebab-sebab tertentu. Sebelum upacara merisik, pihak lelaki terlebih dahulu akan diajak untuk masuk ke rumah pihak perempuan. Hanya wakil daripada kedua-dua belah pihak sahaja yang akan terlibat ketika merisik. Merisik dalam adat Negeri Sembilan akan diselang-selikan dengan pantun. Putih pauh dari Pematang dibawa ke Tanjung Jati. Agak jauh tuan ni datang, apakah hajat di dalam hati? Adat merisik diadakan beberapa hari sebelum adat bertunang. Selepas adat merisik, pihak lelaki akan menghantar dua bentuk cincin yang diikat sebagai cincin tanya yang akan diikuti dengan adat bertunang. Sebagai salah satu negeri di Malaysia, negeri Selangor juga mempunyai adat tersendiri dalam isu perkahwinan, terutamanya bertunang. Bertunang adalah satu perjanjian untuk mendirikan rumah tangga melalui orang perantaraan yang biasanya diadakan dalam sebuah majlis meminang. Tujuan bertunang ialah untuk mengikat janji yang kedua-dua calon pengantin akan berkahwin. Bertunang juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara kedua-dua belah pihak keluarga. Pihak keluarga juga akan mendapatkan kata sepakat dan perbincangan tentang tarikh dan tempat majlis perkahwinan, wang hantaran, jumlah dulang hantaran dan keperluan lain bagi majlis perkahwinan yang akan diadakan nanti. Bertunang juga akan memberi masa kepada kedua-dua pengantin mempersiapkan diri bagi memasuki alam perkahwinan. Semasa menghantar rombongan meminang mengikut adat bertunang dalam negeri Selangor, akan ada patun pembuka bicara sebagai pendahuluan. Gagah ulu balang memegang panji, dayang menari bertingkah irama. Adat bertunang menterai janji, menanti hari disanding bersama. Selepas itu, majlis akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dalam adat negeri Selangor, hantaran yang perlu dibawa dalam majlis bertunang ialah seperti cincin tunang, wang hantaran dan sirih junjung. Wang hantaran tersebut perlu dibawa sekurang-kurangnya separuh dalam bentuk wang tunai dan perlu di hadapan pihak keluarga di sana. Di negeri Pahang,
terdapat 3 proses memakaikan inai, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Berinai curi akan diadakan 3 malam sebelum majlis perkahwinan dan dihadiri oleh keluarga terdekat pengantin perempuan. Dalam majlis tertutup ini, pengantin lelaki akan dihadiri bersama beberapa orang wakil dan menggunakan peluang ini untuk curi-curi melihat bakat isterinya. Kemudian, mak andam juga akan mencuri sedikit inai yang digunakan oleh pengantin perempuan dan dibawa pulang ke rumah pengantin lelaki. Keesokan harinya, berlangsung pula majlis berinai kecil. Majlis ini dihadiri oleh keluarga serta saudara mara pengantin perempuan yang akan bergilir-gilir meletakkan inai di jari pengantin perempuan. Perbuatan ini adalah simbolik kepada ahli keluarga yang memberikan restu mereka. Akhir sekali adalah majlis berinai besar. Majlis ini dihadiri oleh keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga. Pengantin lelaki dan keluarganya turun menyertai majlis ini. Walaupun majlis ini adalah majlis berinai besar, namun aktiviti memakai inai ini tidak lagi dilakukan kerana jari jemari pengantin sudah pun lengkap dipakai inai sepanjang 2 malam sebelumnya. Majlis berinai besar ini lebih kepada istiadat bagi menaikkan semangat dan seri bakal raja dan ratu sehari. Di negeri Johor pula, terdapat satu adat yang dipanggil bayar tol. Sebelum pengantin lelaki berjumpa dengan pengantin perempuan, pengantin lelaki hendaklah membayar tol. Adat membayar tol ini mempunyai 4 lapisan pagar tol. Lapisan pagar tol yang pertama ialah dijagai oleh atuk saudara. Lapisan pagar tol yang kedua pula dijagai oleh mak saudara ataupun kakak. Lapisan pagar tol yang ketiga juga dijagai oleh kanak-kanak. Dan lapisan pagar tol yang keempat dijagai oleh mak andam. Adat yang dilakukan ini adalah untuk menghiburkan orang ramai dan untuk berkenalan dengan lebih rapat antara satu sama lain. Selepas membayar tol-tol tersebut, pengantin lelaki akan dibenarkan duduk di sebelah pengantin perempuan untuk bersanding. Bersanding bermaksud duduk bersebelah-sebelahan di satu tempat yang istimewa, iaitu di atas pelamin yang dihiasi dengan cantik. Bersanding dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam kahwin Melayu. Mereka akan dilayan seperti raja dan ratu untuk 1 hari. Pembentangan yang saya lakukan ini adalah berdasarkan daripada temu bual yang telah saya lakukan. Contohnya, Assalamualaikum Encik. Bolehkah saya? Okey, untuk soalan pertama saya ialah bagaimanakah cara bersanding di negeri Johor? Seingat saya, sebelum pengantin lelaki dapat duduk bersanding dengan pengantin perempuan tersebut, beliau harus mengikuti tol yang disediakan. Terdapat beberapa jenis tol. Apa yang saya ingat adalah tol untuk masuk kawasan rumah, tol rumah tangga, dan juga tol pelamin. Okey. Untuk soalan kedua, Akad nikah di Negeri Sembilan dimulakan dengan orang semenda mewakili pihak perempuan untuk menjemput pihak lelaki bagi majlis akad nikah. Orang semenda atau nama lainnya orang menjemput ini akan membawa tepak sirih yang dibungkus dengan kain songket. Tepak sirih ini kemudian diserahkan kepada wakil pihak lelaki, iaitu buapak bagi pihak lelaki. Kemudiannya, tepak sirih ini dipulangkan kembali dan wakil pihak perempuan akan meminta izin pihak lelaki untuk membawa pengantin lelaki ke rumah perempuan bagi majlis akad nikah. Sampai di rumah pihak perempuan, pihak lelaki akan menyerahkan barang-barang adat yang kemudiannya diperiksa oleh pihak perempuan. Selepas semuanya selesai, majlis akad nikah pun bermula. Aku terima nikahnya Siti Aisyah binti Haji Sulaiman dengan mas kawinnya RM110 bulan. Ila Haji Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi.
Malaysia terkenal dengan adat dan budaya tersendiri yang unik dan menarik dalam isu perkahwinan. Adat istiadat ini amatlah penting kerana ianya menunjukkan identiti sesebuah negeri dan kaum tersebut. Adat yang kita dapat senaraikan ialah seperti patut berbicara, sirih junjung dan pantang larang yang harus dielakkan dalam sesebuah negeri atau kaum. Sebagai rakyat Malaysia, kami rasa amat berbangga kerana di negara ini terdapat pelbagai kaum dan perayaan tradisi. Ianya menyebabkan keadaan negara menjadi aman dan harmoni sepanjang masa tanpa sebarang konflik yang besar. Ini kerana daripada perayaan inilah wujudnya ukhuwah dan rasa perpaduan dalam naluri dan nurani penduduk negara ini. Tegasnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang aman walaupun terdiri daripada pelbagai kaum yang pada tanggapan masyarakat dunia sukar dipadukan dan menyerap sebarang perbezaan baik agama, budaya, bahasa dan adat kepercayaan. Terima kasih.